Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Hari ini bersama dengan Cikgu Zahid akan mengajar kamu sejarah tahun 5. Okey. Sebelum tu, cikgu nak kamu semua buka buku teks, buka muka surat 6 ya. Okey, semua dah buka ya. Okay. Hari ini kita belajar tentang raja ditaati dan dihormati. Okey. Cikgu cerita tentang raja ditaati dan dihormati. Okay. Raja, sikap tak setia rakyat terhadap raja ni dah terjalin sejak zaman dahulu lagi sampai sekarang. Sebab tu kalau zaman sekarang ni, kalau kita tengok yang di-Pertuan Agong kita dihina ataupun sultan negeri kita dihina, sultan negeri lain dihina, kita rasa marah. Sebab apa kita rasa marah? Sebab kita ada sikap taat setia kepada raja kita, sultan kita. Ini adalah antara jati diri Melayu kita. Sebab kita ada sikap taat setia kepada raja. Jadi siapa yang mendahaka tu, yang menghina tu, memang biadab. Dia tak ada sikap orang Melayu, iaitu taat setia kepada raja. Okey, sebab itulah dalam rukun negara, yang pertama kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua kesetiaan kepada raja dan negara. Nampak tu. Okey. Dalam kita cerita tentang dalam buku Sulalatus Salatin ataupun dikenali sebagai sejarah Melayu. Okey. Wa'dad ni ataupun dikenali sebagai perjanjian Wa'dad yang termeterai. Yang termeterai ni maksudnya yang dipersetujui antara raja dengan rakyat. Wa'dad, perjanjian antara raja dengan rakyat. Siapa waktu tu? Dicerita dalam Sulalatul Salatin ni diceritakan tentang raja, iaitu Seri Tribuana. Buat perjanjian dengan rakyat dia. Okey. Jadi siapa yang rakyatnya tu? Kiranya yang wakil rakyatnya tu, Demang Lebar Daun. Jadi Demang Lebar Daun ni mewakili rakyat buat perjanjian dengan raja, iaitu Seri Tribuana. Itu. Okey. Untuk menjadikan asas pembentukan sikap taat setia tersebut. Okey. Apa perjanjiannya? Wa'dad tu. Okey, rakyat berjanji akan taat setia kepada raja. Raja pula berjanji kepada rakyat untuk memerintah secara adil dan saksama. Okey, kenapa rakyat nak raja memerintah secara adil dan saksama? Sebab waktu zaman dulu, cikgu bukan nak buruk-burukkan siapa, sebab dulu kan ada hierarki. Raja paling atas, hamba paling bawah. Jadi berlakulah kezaliman di situ ya. Ada yang tidak adil. Biarlah bila sultan raja bunuh orang, raja bunuh orang, bunuh hamba, mana ada kena undang-undang waktu zaman tu, lepas tangan. Jadi tak nak bagi raja sesuka hati bunuh orang, sesuka hati guna kutip cukai hamba, cukai rakyat. Jadi rakyat, kalau nak bagi rakyat tu tak setia kepada raja, diorang janji raja kena adil dan saksama. Jadi nak raja tu rakyatnya tak setia pada dia, nak jaga dia punya negeri dia, kawasan dia, jadi nak tak nak dia kena adil dan saksama. Okey. Itu adalah Wa'dad waktu zaman dulu sampai sekarang. Okey. Tengok ni. Ini adalah lakonan gambaran konsep Wa'dad. Okey.
Kita tengok Ini ayat ni panjang lah ni. Perjanjian Patik mohonkan anugerah ke bawah duli yang maha mulia, segala hamba Melayu. Jikalau ada dosanya ke bawah duli, Patik pohonkan jangan ia difadihatkan. Fadihatkan ni apa? Jangan dia tak nak raja membuat perbuatan mencela, perbuatan keji. Okey, dinista. Dinista ni apa? Kata menghina. Okey, yang keji-keji. Jikalau patut pada hukum syarak. Syarak ni macam hukum agama Islam. Tuanku, janganlah duli tuanku aibi. Okey. Jadi rajanya kata apa? Kabullah hamba akan janji paman itu. Okey. Paman ni untuk lelaki yang lebih tua lah. Okey. Selalunya paman ni dalam bahasa Indonesia lah, paman macam pakcik lah. Tapi kalau dalam ni dia untuk menghormati orang tua tu. Okey. Tetapi hamba pun minta janji juga pada paman. Hendaklah oleh segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun atau zalim jahat pekertinya, janganlah segala hamba Melayu itu dahaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan terceda, berunduh hingga takluk negerinya juga. Jadi raja tu dah berjanji tak nak berlaku zalim, tak nak berlaku jahat kepada rakyat. Okey, sebab apa? Sebab kalau rakyat tak ada, memang tak hidupnya dia punya negeri dia. Okey. Baiklah tuanku, tetapi jikalau anak cucu duli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu Patik pun berubahlah tuanku. Baiklah paman, kabullah hamba akan wadat itu. Okey. Tengok bawah ni. Apabila negara merdeka, konsep wadat tersebut dimaktubkan dalam prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan daripada raja dan negara. Okey. Sebab itulah kita sebagai rakyat kena memberi taat setia kepada raja dan sultan kita, ya. Okeylah. Seterusnya, raja berdaulat. Okey. Raja ni adalah ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati. Sultan ni, kalau zaman sekarang ni, ketua negeri, ketua pemerintah negeri ataupun ketua negara lah. Okey. Melalui wadat, iaitu perjanjian antara Serita Ribuana dengan Demang Lebah Daun, lahirlah konsep daulat dan derhaka. Okay, apa itu daulat? Okey. Daulat ni lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Daulat ni maksudnya lambang kekuasaan raja. Okey. Raja yang berdaulat ni ada kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Okey. Raja yang berdaulat ni dia maksudnya yang mempunyai sifat kepribadian yang unggul lah. Budi pekertinya, kebijaksanaannya yang tinggi dalam memerintah negeri dan memerintah rakyat. Okey. Itu adalah konsep daulat. Okey. Maksudnya kalau negerinya harmoni, tiada jenayah, kaya raya, maksudnya tinggilah daulat negeri raja tu, ya. Maksudnya okey. Derhaka. Okey. Apa derhaka? Contohnya kalau zaman dulu katanya, engkau anak derhaka. Kau derhaka pada sultan. Okay, apa itu derhaka? Derhaka ni maksudnya ingkar. Contohnya, kamu derhaka pada mak kamu, maksudnya kamu ingkar arahan mak kamu. Kamu melawan mak kamu. Derhaka pada raja, derhaka pada sultan, maksudnya kamu melanggar titah sultan ataupun raja tu. Okay. Rakyat yang mendahaka ni akan dikenakan hukuman yang setimpal. Okey. Kalau rakyat mendahaka ni memang kena hukuman dia setimpal lah, hukuman dunia. Kalau dahaka pada ibu bapa, hukuman akhirat lah, ya. Itulah konsep derhaka. Jadi janganlah sesekali ingkar
atas kedua ibu bapa kita dan sultan ya. Okey. Dan juga jangan ingkar perintah Allah dan suruhan Rasulullah ya. Okey. Ajaran Rasulullah ya. Okey. Baiklah. Itu je topik kita pada hari ini. Semua faham ya? Kalau apa-apa pertanyaan boleh tanya cikgu di WhatsApp cikgu. Okay. Jadi rakyat ni dapat hidup aman dan damai sampai sekarang ni disebabkan konsep daulat derhaka wahdat. Diguna pakai sehingga kini. Itulah memang jadi jati diri kita sebagai orang Melayu. Okey, baiklah. Cikgu tamat pengajaran PDPR pada hari ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.